wanita hari ini. Bajet 2022 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada Jumaat lepas nyata memberi nafas baharu kepada golongan wanita. Bertemakan keluarga Malaysia makmur sejahtera, ia mendukung 3 paksi utama iaitu memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Bajet yang disifatkan mesra wanita dan keluarga ini memberi banyak peluang dan bantuan kepada wanita dalam usaha melibatkan golongan ini dalam pelbagai bidang di Malaysia. Antara intipati bajet kali ini adalah pemberian kit asas kebersihan diri kepada remaja dan wanita dari keluarga B40, bantuan kewangan kepada usahawan yang menjana pendapatan dari rumah, mewujudkan taska di pejabat kerajaan, mengiktiraf peranan wanita dalam memproses membuat keputusan dan memperkukuh kepimpinan serta banyak lagi. Justerut jelas dilihat pembentangan bajet 2022 ini mampu memperkasa golongan wanita dan institusi kekeluargaan selari dengan matlamat utama dalam fasa pemulihan semula ekonomi pasca COVID-19. Memperkasa ekonomi wanita itu yang terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton pada hari ini. Kalau kita bercakap tentang pembentangan Belanjawan 2022 yang telah pun dikongsikan ataupun dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu, sememangnya ia memberi pelbagai reaksi positif daripada seluruh masyarakat. Dan sebenarnya kalau kita lihat bajet 2022 ini juga disifatkan sebagai mesra wanita dan keluarga kerana ia menyediakan pelbagai inisiatif menarik, antaranya seperti yang telah pun dikongsikan tadi, ia turut mengiktiraf peranan golongan wanita dalam proses membuat keputusan dan turut sama memperkukuh kepimpinan serta keberkesanan lembaga pengarah. Banyak lagi nak kami kongsikan bersama dengan anda tentang agenda pembangunan wanita dan komuniti tumpuan terus diperkasa melalui bajet 2022 ini. Kita akan bersama dengan seorang figura yang hebat dan sangat penting sebenarnya sebentar lagi. Tapi sebelum itu, apa kata sama-sama kami bawakan pemerhatian anda terhadap bingkisan ini. Kita saksikan. Ucapkan ribuan terima kasih daripada pihak terutama CKM dan pihak-pihak yang terlibat kerana sudi bantu keluarga kami, banyak dah bantu macam-macam. Thank you untuk JKM sebab bantuan kita. Terima kasih untuk OKU Kad dapat saya dengan barang masak, makanan semua. Untuk semua orang JKM, terima kasih. Terima kasih JKM. Baiklah penonton, seperti yang dijanjikan kepada anda semua, kami akan kongsikan tentang bajet 2022, agenda pembangunan wanita dan komuniti tumpuan terus diperkasa bersama dengan figura hebat ini yang berada bersama dengan saya. Kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Rina Harun selaku Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum, apa khabar YB? Waalaikumsalam. Terima kasih Fiza. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ada rezeki kita masih lagi bertemu di sini. Ya. YB, seperti yang kita kongsikan tadi, kalau kita lihat daripada pembentangan bajet 2022 yang telah pun dibentangkan pada hari Jumaat lalu, yang sememangnya menerima banyak reaksi. Ada yang positif, ada macam-macam komen dan sebagainya. Tetapi dari sisi dan juga sudut pandang Datuk Seri sendiri, mungkin boleh ulaskan dengan ringkas apakah sebenarnya insentif-insentif penting di bawah KPWKM
yang telah pun diperuntukkan dalam bajet 2022 untuk manfaat golongan-golongan sasar tersebut. Terima kasih Fiza. Saya kira pembentangan bajet 2022 baru-baru ini sudah pasti memberi manfaat yang banyak, terutama di bawah golongan sasaran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ya, kumpulan sasar kami sebagai wanita, kanak-kanak, OKU, warga emas dan sebagainya. Jadi kalau dilihat ya, jabatan di bawah kementerian yang memain banyak peranan yang penting adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Telah disebutkan bahawa mulai daripada tahun hadapan, dari segi kelulusan tu kita gunakan PJK 2019. Maksudnya mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah 1169 boleh untuk melayakkan diri untuk memohon bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, jika dibandingkan sebelum ini sebanyak 980. Ya, dalam tempoh 2 tahun ini Fiza, permohonan semakin bertambah. Jadi dengan peningkatan PJK ini sudah pasti akan lebih ramai lagi rakyat yang boleh kita bantu. Dan dalam masa yang sama, ya, bantuan-bantuan dan juga inisiatif-inisiatif kepada wanita khususnya. Ya, kita lihat bahawa ada banyak program untuk wanita sebagai Dananita, Tekonita, semua untuk membantu wanita memulihkan semula. Ya, dari kita tahu dalam hampir 2 tahun ini dalam pandemik COVID-19, ramai yang terjejas. Bukan saja dari segi keuangannya. Jadi kita perlu bantu mereka melalui Dananita dan juga Tekonita melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tapi dari segi psikososial, emosi pun terjejas. Jadi kita tubuhkan skuad wajah. Saya alhamdulillah gembira apabila ada ada juga yang disebutkan peruntukan untuk skuad wajah. Ini adalah golongan wanita inti jenayah dan juga memberikan bimbingan psikososial kepada rakyat, terutamanya wanita. Dan dalam masa yang sama kita tengok bajet ini juga menyentuh tentang masyarakat, tentang keluarga. Ya, bantuan keluarga Malaysia. Ya, kalau dulu 1,800 sekarang telah dinaikkan kepada 2,000. Dan sekiranya ibu atau ayah itu adalah ibu atau bapa tunggal dengan 3 orang anak, dia dapat lagi tambahan 500. Jadi maksimum dia boleh dapat 2,500. Kalau warga emas ada tambahan lagi RM300. Ini menjadikan jumlah mereka boleh dapat adalah 2,300. Jadi ini inisiatif yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu golongan tersebut. Bukan saja dari segi faktor keuangan, tapi bagaimana nak membina balik semula kekuatan diri. Ya, kita di PDK juga kita ada tambahan bajet untuk membantu mereka program-program memberikan mereka kemahiran di pusat komuniti, pemulihan dalam komuniti ni, ya, yang OKU ni. Sebab bagi kita bukan sahaja dari segi bantuan keuangan, kita perlu memberikan mereka latihan yang ada tambahan dekat 100 juta ya untuk membantu OKU di pusat dalam komuniti. Masya-Allah, ini merupakan berita gembira sebenarnya. Ya. Bukan saja bantuan itu diberikan dari sudut keuangan, tetapi keseimbangan dari sudut psikososial itu juga. Betul. Dan kalau kita lihat dalam hampir tempoh 2 tahun ini memang ramai yang terkesan, dan ketika ini ramai juga yang baru nak bangun bertatih untuk mencari kehidupan semula. Dan kalau YB boleh kongsikan, dalam kita semua ini melalui fasa pemulihan dan juga peralihan kepada fasa endemik COVID-19 ini, bagaimana YB melihat bajet untuk 2022 ini membantu dalam agenda pembangunan wanita dan komuniti khususnya? Ya. Kalau kita lihat dalam tempoh 2 tahun, kita dalam fasa pemulihan, ya, ramai yang terjejas. Saya kata dulu kami di kementerian ini dikenali sebagai pemberi bantuan bakul makanan. Tapi bakul makanan ini hanyalah sebagai entry point. Bila kita masuk ke rumah dan kita lihat ada ramai mereka terjejas dari segi keuangan, dari segi psikososial, mereka perlukan bantuan-bantuan lain bagaimana untuk bangkit semula untuk membantu mereka. Kerana itu di kementerian khususnya kita ada juga yang disebutkan untuk bantuan untuk My Kasih Capital. My Kasih Capital ini kita nak bantu wanita yang duduk dekat rumah ni sebagai contoh yang kita nak fokus. Ada anak tapi nak hantar anak ke taska, mungkin belanjanya tinggi, seorang ibu tunggal. Jadi walaupun berada di rumah sebagai suri rumah tapi mampu untuk menjana pendapatan. Ya, di samping kita bantu mereka dari segi bimbingan, bukan sahaja dari segi bimbingan dari segi kemahiran, tapi juga dari segi mental kena prepare ya untuk mengharungi kehidupan. Sama ada mereka nak jadi usahawan, kita ada wanita bangkit berniaga yang sekarang akan diadakan khusus secara percuma pada 26 hingga 28 November ini. Ya, kita sasarkan hampir 10,000 orang wanita akan menyertai program tersebut. Itu kalau yang nak berniaga. Jadi kita bekerjasama dengan beberapa syarikat pihak swasta dan sebagainya, termasuk juga usahawan-usahawan wanita yang dah berjaya. Saya syukur alhamdulillah wanita-wanita berjaya ni dia nak
bantu balik juga wanita yang lain supaya boleh berjaya. Dan begitu juga kalau yang mereka yang perlukan pekerjaan, bukan semua orang minat berniaga. Nak perlukan berniaga. Di Kementerian Jabatan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyediakan program-program Karnival Wanita Berjaya. Jadi wanita berjaya ini termasuk juga untuk Kejaya, di mana telah pun ada hampir dekat 700 orang yang telah pun mendapat sesi untuk temu duga dan juga ada yang telah pun mendapat pekerjaan. Jadi ini fasa-fasa ke arah pemulihan dan alhamdulillah untuk tahun hadapan daripada bajet itu ada juga untuk skuad wajah, ada juga untuk My Kasih Capital yang saya sebutkan tadi untuk membantu wanita ini bangkit. Dalam masa yang sama saya bersyukur sangat buat kali pertamanya ditetapkan mandatory ahli lembaga pengarah syarikat senarai awam wajib kena ada wanita. Alhamdulillah. Maksudnya kita bukan cakap kosong je, kita laksanakan ya. Saya harap lebih ramai lagi wanita-wanita yang akan diberi peluang, kerana saya yakin wanita jika diberi peluang mereka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Ya, itu yang orang kata YB, tangan yang menghayun buayan juga mampu untuk menggoncang dunia. InsyaAllah. Dan tadi YB ada katakan bagaimana ada banyak program-program yang telah pun dijalankan. Antaranya bagaimana melalui Wanita Bangkit itu mereka yang telah pun berjaya membantu insan-insan lain untuk terus berjaya. Dan kalau kita lihat juga dalam tempoh 2 tahun pandemik ini, selain daripada program bakul makanan yang diberikan, banyak juga kerjasama-kerjasama yang diperoleh daripada syarikat-syarikat swasta dan juga NGO yang dan juga kumpulan-kumpulan sokongan lah untuk memberi sokongan kepada masyarakat. Dan kalau boleh YB kongsikan, kalau kita lihat menerusi pendekatan senegara, bagaimana kita saling berkasih sayang, keluarga Malaysia ini menjaga satu sama lain dalam bajet 2022 ini. Bagaimana YB sendiri merancang untuk memanjangkan kerjasama luar ini dan juga kementerian bagi memastikan objektif dan juga bantuan yang digariskan dapat dimanfaatkan? Alhamdulillah, saya semenjak menjadi menteri dulu di KPLB Fiza, saya bukan tekankan kepada CSR. Saya lebih tekankan kepada CSV, Corporate Shared Value. Maksudnya ada win-win situation, ada dari segi economic value untuk membantu daripada jangka masa panjang. Begitu juga yang saya terapkan di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini. Alhamdulillah mendapat sokongan ramai banyak syarikat-syarikat swasta untuk yang membantu kami. Jadi macam program Wanita Bangkit ini, kita bekerjasama dekat 40 syarikat yang membantu dan termasuk juga agensi yang nak membantu kementerian untuk membimbing wanita-wanita lain ini berjaya. Kerana bagi saya aspirasi keluarga Malaysia ini bukan hanya program kerajaan semata-mata, tidak. Dia perlu diwar-warkan dan perlu diterjemahkan dengan kerjasama daripada semua pihak. Sama ada masyarakat, syarikat swasta, NGO, pemimpin tempatan dan sebagainya. Barulah kita boleh rasa sebenarnya kita ni semua adalah satu keluarga. Bila kita satu keluarga, kita saling membantu antara satu sama lain, kita saling sayang menyayang antara satu sama lain, kita melindungi antara satu sama lain, kita nak semua orang berjaya. Dan alhamdulillah bukan sekadar daripada syarikat swasta, daripada NGO juga membantu program-program kami di kementerian, kerana saya percaya dalam kita nak menjadi menuju ke arah negara yang lebih maju, makmur dan sejahtera, ianya perlu mendapat penlibatan daripada semua pihak. Semua pihak perlu untuk bersama-sama untuk membantu dalam menjayakan aspirasi keluarga Malaysia ini. Kita melihat dari sisi dan juga sudut pandang YB sendiri bagaimana peranan seluruh anggota masyarakat bersama-sama dengan kementerian sendiri yang boleh menjayakan aspirasi keluarga Malaysia ini. YB, kalau kita melihat kembali kepada pembentangan bajet 2022 minggu lepas, apakah harapan YB sendiri untuk KPWKM? Ya, alhamdulillah bajet telah pun dibentangkan. InsyaAllah akan diluluskan di Dewan Parlimen nanti ya, di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Cuma apa yang kita harapkan dari segi pelaksanaan kepada rakyat Malaysia, kepada wanita di luar sana, bajet ni bukan kita sorok-sorok, kita war-warkan. Jadi rebutlah peluang. Ya, banyak peluang yang telah diberikan, kita harap dapat mengambil peluang ini, dan yang paling penting pelaksanaan itu. Ya, pelaksanaan itu penting. Dan YB kalau boleh YB ulas serba sedikit kembali tentang program Bangkit Semula itu, bagaimana dapat kita bantu penonton-penonton kita wanita yang sedang menonton wanita hari ini untuk mereka terus bangkit daripada kegagalan mereka. Ada yang diberhentikan kerja, ada yang berpisah dengan suami, ada yang melalui pelbagai fasa-fasa kejatuhan dan kegagalan dalam hidup mereka. YB.
dugaan dan cabaran dalam hidup mesti ada. Sama ada kita nak bangun, kita nak teruskan kehidupan ataupun tidak, pilihan di tangan anda. Tapi kami akan bersama-sama dengan semua wanita di luar sana. Saya nak menyuruh supaya bersama-sama kita ada program Wanita Bangkit. Ya, Wanita Bangkit maksudnya kita boleh nak berdikari. Walaupun sebelum ni kita ada dugaan dan bercabaran, namun kita ada ramai lagi yang sebenarnya ingin bersama-sama, ingin membantu mereka. Jadi kepada wanita yang berminat untuk berniaga, bolehlah layari wanitabangkit.com ya, dan boleh daftar secara percuma. Ni kalau tidak kena bayar mahal juga, beratus-ratus juga ya. Tapi ni kita berikan kepada wanita supaya mereka dapat menyertai dengan percuma, dan selepas itu dia ada rentetan lagi program. Dia bukan hanya seminar 3 hari itu saja. Lepas itu akan ada rentetan di mana kita akan memberi peluang. Kat situ dah ada dah usahawan-usahawan wanita yang lain nak membantu, dan lepas tu kita akan pantau dari segi pencapaian mereka selama 6 bulan paling minimum. Wow. Sebab yang pentingnya kita nak mereka ni bangkit. Yang pentingnya kita nak mereka ni berjaya. Jadi pemantauan tu sangat penting. Dia bukan one off lah. Oh, Dia bukan. akan ada pemantauan seterusnya. Dan nanti Hari Wanita tahun 2022 kita akan cerita kumpulan kejayaan wanita-wanita ini. Itu kena datang lagi wanita Kena ini. datang lagi. Okey, YB. Untuk bajet 2022 ini nampaknya juga telah memberikan peruntukan yang agak besar untuk KPWKM. Jadi bagaimana YB akan memastikan bantuan-bantuan ini akan terus sampai, macam YB katakan tadi, dari sudut pelaksanaannya kepada yang benar-benar layak dan tahu di mana harus dituju untuk mendapat bantuan ni. Kadang-kadang YB inilah juga bagi penonton-penonton kita kan, mereka dengar ada bantuan tapi tak tahu nak dapatkan daripada mana. Betul. Kita dengar ada banyak bantuan tapi macam nak dapat ya. Pertama, kita ada website kita, boleh layari laman web kita. Dalam masa yang sama, kita ada juga yang kita tubuhkan pusat sokongan sosial setempat ya, yang baru saya lancarkan, yang secara bergerak. Maka yang akan turun ke komuniti-komuniti ini, dia akan memberi bantuan bukan saja dari segi psikososial tapi juga boleh menjadi tempat aduan. Maknanya boleh datang ya, dan di samping itu kita juga telah sedang melatih 100,000 skuad wajah di seluruh negara. Jadi skuad wajah ini, wanita anti jenayah, wanita berjaya, adalah yang kita pilih daripada kalangan pemimpin-pemimpin wanita. Bukan saja pemimpin, rakyat, daripada KRT, daripada satuan penduduk. Ya, kita nak empower wanita ini dari segi komuniti, daripada peringkat komuniti lagi. Sebab saya yakin kalau wanita ni di komuniti ini saling membantu antara satu sama lain, maka akan makmurlah negara ini. Ya, jadi itu daripada situ juga kita akan berikan maklumat kepada mereka supaya apa pembentangan bajet ini turut dirasai oleh rakyat, bukan hanya dengar atau lihat di kaca TV saja. Masya-Allah, itu memberi satu semangat bukan sahaja kepada anda penonton, saya harapkan, tetapi saya di sini di studio yang merasa sangat bersemangat untuk sama-sama kita bangkit dan membantu wanita-wanita di sekeliling kita. Dan di penghujung perbincangan kita ini YB, kalau ada sesuatu yang ingin terus disampaikan kepada penonton-penonton kita, golongan wanita khususnya, bagaimana untuk mereka terus mara ke hadapan, yang mana wanita pada hari ini perlu ada wang sakunya sendiri. Mereka juga perlu sentiasa bangkit dan bangun daripada kegagalan maupun kejatuhan, dan bagaimana untuk mereka terus bergerak maju ke hadapan YB. Ya, anggaplah pengalaman kehidupan kita itu sebagai satu pengalaman yang bermakna untuk kita maju lagi ke hadapan. Bukan saja maju ke hadapan, malah akan meningkat lebih jauh lagi. Itu harapan saya. Dan kena ingat, ya, wanita ini cekal. Wanita ini memang jiwanya kental ya. Dan kerana itulah pepatah mengatakan tangan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia. Ayuh wanita Malaysia, kita bangkit bersama-sama. Masya-Allah, ayuh wanita Malaysia, kita bangkit bersama. Aspirasi keluarga Malaysia itu juga nak kita terus kongsikan, tanamkan semangat ini kepada semua penonton-penonton kita, dan kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang berhormat Datuk Seri Harun kerana memberi kata-kata yang sungguh sangat-sangat menyuntik semangat kepada kami, dan semoga aspirasi ini dapat terus dijadikan tauladan dan juga manfaat untuk wanita terus bangkit bersama. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Fiza, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Dan kami nak berehat dahulu seketika. Pastinya terus bersama kami selepas ini. Wanita hari ini.